Bab 8, daya dan tekanan. Cikgu akan cuba bincangkan dengan kamu lah bab 8 ni, daya dan tekanan. Dalam daya dan tekanan ni ada dua prinsip yang kamu nak kena fahamkan, dan cikgu akan cubalah sedaya mampu untuk terangkan kepada kamu. Cikgu ni ulang balik lah ya. Cikgu dulu pendidikan biologi, patutnya di cikgu biologi lah ya. Tetapi ada fizik dan kimia ni kadang-kadang terpaksa juga mengajar, jadi kena refresh balik apa benda yang cikgu belajar dulu waktu matrikulasi. Fizik tak ambil waktu matrikulasi dulu, ambil waktu SPM fizik. Kalau kimia tu ada jugalah belajar matrikulasi, itu pun bolehlah result. Result cikgu ni boleh dikatakan B ke atas lah. Cikgu jarang dapat C ni, B dan ke atas. Ada dapat ada lah, bukannya tak ada, ada dapat juga, tapi tak apalah. Jadi cikgu cubalah ya, hopefully penerangan cikgu ni kamu boleh faham. Okey, yang pertama adalah melibatkan prinsip Pascal. Jadi kita akan cuba lihat kepada prinsip Pascal ni. Dan yang kedua kita akan cuba fahamkan melibatkan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Okey, cikgu nak terang dulu tentang prinsip Pascal. Kamu juga boleh buka buku teks muka surat 222. Ya, cikgu tulislah ya. Muka surat 222. Buku teks muka surat 222. Jadi prinsip Pascal tu dia melibatkan apa? Atau dia menyatakan apa? Dia menyatakan penyebaran tekanan yang dikenakan pada bendalir, yang kemungkinan dia dalam keadaan cecair atau gas, dalam satu sistem tertutup. Sistem tertutup ni dia tak keluar lah. Dia duduk di dalam satu sistem fizikal di mana jirim tu dia tak masuk dan keluar dalam sistem tu. Dia ada je dekat situ. Ya, sistem tertutup. Jadi maksudnya dia akan mempengaruhi pergerakan bendalir tu secara keseluruhan. Dan antaranya sistem yang mengaplikasi prinsip Pascal ni adalah sistem hidrolik. Sistem hidrolik. Jadi kita akan cuba fahamkan macam mana tekanan tu dikenakan terhadap bendalir dan dia menyebabkan pergerakan, dan kemudian daripada konsep yang kita faham dalam prinsip Pascal, penyebaran tekanan ni membantu manusia untuk membuat satu kerja yang berat. Tulang kita dia tak sekuat mana ya. Mungkin kamu boleh angkat berat tong gas yang mungkin 40 kilo ke 20 kilo ke. Jadi kalau lebih daripada tu kemungkinan bermasalah. Ya, bermasalah, dan ini akan memerlukan tenaga yang banyak. Kalau setakat angkat 1 kilo, 2 kilo tu mungkin tak ada masalah, 10 kilo pun mungkin tak ada masalah. Tapi kalau lebih daripada tu, kita manusia terhad kita punya keupayaan. Jadi kita memerlukan suatu teknologi, suatu sistem yang mana membantu manusia untuk mengangkat ataupun melakukan kerja-kerja berat ni. Jadi kita adanya sistem yang berasaskan prinsip Pascal ni, yang contohnya adalah sistem hidrolik. Okey, sistem hidrolik, prinsip asas dia adalah pemindahan tenaga ke semua arah. Jadi dia menggunakan prinsip Pascal ni lah, sebab prinsip Pascal tu penyebaran tekanan yang dikenakan terhadap bendalir, yang secara seragam ni keseluruhan bendalir tersebut ke semua arah. Okey. Kemudian sistem hidrolik juga digunakan untuk kerja berat. Mestilah kita nak buat kerja berat yang melibatkan ketidakmampuan manusia untuk melakukannya. Jadi memerlukan bantuan. Kemudian sistem hidrolik ini terdiri daripada dua silinder beromboh. Jadi ini bentuk ya silinder. Kalau kamu nampak enjin kan, dia ada silinder. Enjin silinder lagi ya. Silinder dalam apa ni, measuring silinder yang dalam makmal tu lebih kurang lah, maksudnya dia berkeupayaan untuk tutup dan berkeupayaan untuk menolak bendalir itu bergerak ke tempat lain ya. Jadi dua silinder beromboh, luas permukaan yang berlainan. Bendalir lazimnya adalah air dan minyak. Kenapa guna air? Air mudah nak didapati
kan, buka pipe air tu, air keluar. Kemudian minyak ni selalu orang guna kerana dia melincirkan pergerakan, dia mudah lah, okey, untuk bergerak. Kemudian minyak pun banyak kan, minyak pun banyak. Jadi prinsip Pascal ni, dia menggunakan prinsip Pascal dalam aplikasi beberapa jenis sistem, iaitu sistem jet hidrolik yang kita akan cuba fahamkan. Okey, sistem jet hidrolik, kemudian sistem brake hidrolik. Okey, sistem brake hidrolik. Jadi sebelum cikgu nak pergi tentang sistem jet hidrolik dengan sistem brake hidrolik ni, mari kita cuba fahamkan tentang prinsip Pascal menggunakan contoh botol ni. Okey, menggunakan contoh botol ni. Jadi kita ada dua botol, cikgu isikan dengan air warna hitam. Okey, bolehlah air warna hitam ke, air tak warna hitam ke, terpulang lah. Kemudian kita buat lubang, ada 3 lubang, 1, 2, 3. 3 lubang. Okey. Jadi lubang ni kemudian bila kita dah isi dengan air hitam ataupun air warna jernih atau air apa sajalah, akan ada pergerakan air yang akan keluar daripada lubang. Sebab lubang tu dia terbuka kan. Jadi maksudnya ada tekanan yang dikenakan yang menyebabkan air itu keluar. Okay, air itu ditolak keluar. Jadi kalau yang atas ni, dia punya jarak ada tu, dia tak jauh sangat. Okay? Sebab dia dipengaruhi oleh atas ni. Okay? Tekanan seragam yang atas ni. Kalau dia lagi bawah, tekanan dia tu lagi tinggi lah. Okay? Lagi tinggi. Jadi X ni akan memancutkan, mengeluarkan air yang lagi banyak. Okay? Yang lagi banyak pula. Yang lagi jauh lah dia punya pergerakan dia. X, Y pun, Z pun sama. Z lagi lah dia luas. Kemudian, kalau kita kenakan tekanan terhadap botol air ni. Kita kenakan tekanan terhadap botol air, maksudnya kita letak tangan kita dekat botol air tu, kita picit dia. Jadi, bila kita picit dia, dia boleh pergi lagi jauh. Disebabkan oleh ada tekanan secara seragam dikenakan terhadap air itu, menyebabkan air itu akan bergerak dan berpindah. Jadi yang nampak D ni hasil tambah lah sedikit jarak daripada yang asalnya. Yang ini mudah je, yang ini ya. Saya rasa cikgu tak perlu ulang lah kan. Jadi kita dah kena tekanan, dia bergerak jauh lagi lah. Kita dah kena tekanan, dia bergerak jauh lagi. Kita dah kenakan tekanan, dia bergerak jauh lagi. Ya. Tapi yang ini bukan sistem tertutup lah ya, sebab air itu keluar daripada botol. Kemudian kita nak cuba lihat kan, bagaimanalah sistem ni, kefahaman dalam prinsip Pascal ni dapat mengangkat sesuatu berat ataupun dapat menggerakkan sesuatu berat yang berkemungkinan tak mampu nak dilakukan oleh manusia. Jadi dia akan memudahkan kerja manusia. Sebagai contoh, kalau kita ada kita terpaksa kena angkat kereta. Kenapa nak kena angkat kereta? Sebab kita nak tukar tayar. Bolehkah kita nak gunakan tangan, tulang, keupayaan kita nak angkat tangan, lepas tu kita nak kekalkan kedudukan terangkatnya kereta tu? Mesti sesuatu yang sangat-sangat sukar. Kita memerlukan bantuan. Jadi dengan teknologi, dengan sistem atau dengan ilmu fizik yang ada ni, yang melibatkan prinsip Pascal ni, dia dapat membantu kita untuk menggerakkan objek ataupun menggerakkan suatu beban yang sangat besar. Jadi kita ada dua omboh di sini. Omboh yang terdiri daripada silinder beromboh ni lah, pada dua luas permukaan yang berbeza. Satu permukaan ni 2 cm, satu lagi permukaan dia adalah 100 cm. Dan di atas 100 cm ni ada beban yang akan digerakkan. Jadi daya tu akan dikenakan pada silinder beromboh yang lebih kecil. Dia akan kena pada silinder beromboh yang lebih kecil. Jadi bila dia lebih kecil, kita nak tolak dia tak susah sangat. Jadi di sini dia guna lebih kurang 10 Newton.
Jadi Newton ni adalah berkait dengan daya lah, ya, berkait dengan daya. Jadi 10 Newton ni kalau cikgu search, cikgu Google ni, 1 kilo bersamaan dengan lebih kurang 10 Newton lah. Dia tulis dekat situ 9.81. Tak apalah. Jadi 1 kilo bersamaan dengan 10 Newton. Jadi maksudnya, kalau kita letakkan tangan kita dekat mesin penimbang tu, alat penimbang, kita tolak tangan kita tu dekat penimbang tu, dia bergerak 10 kilogram. Tekanan yang kita gunakan terhadap mesin penimbang tu 10 kilogram. Ataupun waktu kita angkat sesuatu berat yang 10 kilogram, 1 kilogram. Kita angkat sesuatu berat yang berat dia tu 1 kilogram. Okey? Jadi kita kenakan daya sebanyak itu sahaja. Jadi kita panggil sebagai daya input atas omboh kecil yang akan hasilkan tekanan. Jadi bila kita tolak dia di sini, dia akan menggerakkan bendalir yang ada di dalam sistem tertutup ni. Dia akan menggerakkan bendalir yang ada dalam sistem tertutup. Dan ini akan menyebabkan pemindahan tekanan secara seragam melalui bendalir. Okey, dan di sini adanya silinder beromboh lah yang seterusnya. Dan di sini akan ada daya output yang lebih besar hasil pada omboh yang besar. Ya, jadi sekarang ni kita nak tengok berapa daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban ni. Dia tak bagi, dia hanya bagi luas sahaja. Dia bagi luas di sini, dia bagi daya yang digunakan oleh daya yang digunakan oleh tangan ni. Jadi dia ada formula ni, iaitu tekanan pada omboh kecil, tekanan pada omboh besar. Jadi dia sama. Okey, dia sama. Jadi maksudnya tekanan pada omboh kecil ni akan sama dengan tekanan pada omboh yang besar. Jadi apa dia punya formula untuk kita kira tekanan, iaitu daya input bahagi dengan luas omboh kecil. Daya output bahagi dengan luas omboh besar. Ini formula kamu nak tak nak kena ingatlah. Jadi di sini kita ada daya output iaitu 10 daya output lah. Daya input 10 Newton, 10 N. Bahagi dengan luas permukaan di sini, bahagilah. Kita bahagi. Jadi bila bahagi, kita boleh cancelkan dia. Yang ni 2, yang ni 5. Betul tak? Kan? 10 bagi 2, 5 lah. Tapi unit tu masih ada di situ. Kemudian daya output ni kita bahagi dengan 100 cm square. Okey, masih kekal di situlah. Jadi kita dapat, sepatutnya dapat jawapan daya output 500 Newton. Tapi tak apa, cikgu tunjuk juga dekat kamu. Iaitu 5N bahagi dengan cm square. Sama juga dengan daya output bahagi dengan 100 cm square. Jadi kita boleh pindah ni. Matematik sikit lah. Kita pindah yang ini pergi sebelah sana. Okey, pergi sebelah sana. Jadi bila kita pindah di sini, pergi sebelah sana, akan darab. Sebab dia duduk di bawah, naik di atas, dia akan jadi darab. Okey, ni daya output. Jadi unit ni dia duduk ke atas, kita boleh cancel dia. Kita boleh cancel dia. Jadi bila kita cancel, habislah. Jadi sekarang ni 5 darab 100, 500 Newton daya output. Okey, daya output. Jadi lebih kurang 50 kilo. Jadi beban yang boleh ditolak ni adalah lebih kurang 50 kilo. Terbalik pula dah. Letak situ pula dah kan. Itu nak terang benda lain. Jadi beban ni lebih kurang 50 kilo. Ya. Padahal kita guna tenaga tu yang lebih kurang 1 kilo sahaja. Tak hebat tak? Apa ni ilmu yang ada ni, ya? Ilmu yang ada, prinsip yang ada ni, dan dia banyak kegunaan dia dalam kehidupan seharian kita. Contohnya kereta ada brake kan. Dengan brake yang ada tu, teknologi yang ada tu, kita lagi cekap kita nak hentikan kereta. Kenapa nak hentikan kereta? Sebab kita nak perlahan, kita nak perlahan pula. Kita nak
mengelakkan kemalangan salah satu lah. Berhenti kereta sebab dah sampai tempat yang dituju. Macam-macam sebab lah kenapa nak berhentikan kereta. Jadi boleh ya. Jadi cikgu dah terangkan macam mana nak mengira ni. Kemudian cikgu nak terang kepada kamu tentang sistem jack hidrolik. Sistem jack hidrolik. Yang ini kamu boleh buka muka surat 224. Okey, muka surat 224. Jadi sebelum kita nak pergi lebih mendalam tentang apa yang ada pada sistem jack hidrolik ini, cuba kita lihat dulu kepada struktur yang ada dalam sistem jack hidrolik. Jadi di sini kita ada tuas. Okay. Kamu boleh lihat juga dekat dalam buku teks tu pada rajah 8.5. Sistem jack hidrolik. Kemudian di sini kita ada pangsi. Sisi pangsi ni dia menunjuk kepada apa ni? Struktur di situlah. Kemudian ada omboh kecil. Jadi ada omboh besar. Kita ada cecair. Di sini ada injap. Jadi injap ni apa? Injap ni selalunya kalau macam dalam biologi, dia akan menghalang pengaliran balik lah. Menghalang pengaliran balik. Maksudnya dia akan memastikan pergerakan tu satu hala sahaja. Okey, pergerakan satu hala sahaja. Kemudian kita ada injap juga di sini. Kemudian ada liang udara. Kita ada takungan cecair. Kita ada injap pelepas. Jadi ini adalah struktur bagi sistem jack hidrolik. Nak tak nak, kena ingat. Ya, kena ingat. Sekarang ni barulah kita nak pergi macam mana kita nak angkat beban. Okey, nak tingkatkan ketinggian bagi omboh yang melibatkan omboh yang lebih besar. Kita tolak omboh yang kecil, kita nak angkat omboh yang besar. Itu selalunya lah secara konsepnya. Jadi kita nak tambah ketinggian omboh besar. Jadi kamu boleh lihat pada muka surat 225. Dan kalau beli nota cikgu ni pun cikgu ada. Tulislah ya. Okey, dia ada 1, 2, 3 dan 4. Senang sahaja. Jadi yang pertama, tuas ditolak ke bawah. Tuas ni ditolak ke bawah. Bila ditolak ke bawah, omboh kecil ni akan kenakan tekanan terhadap cecair. Bila dia kenakan tekanan terhadap cecair, cecair ni akan bergerak lah. Dia akan bergerak. Jadi dia ada injap kat sini dengan sini saja. Cecair akan bergerak, kemudian dia akan masuk ke dalam bahagian omboh yang lebih besar. Jadi cecair memindahkan tekanan ke omboh besar, terbeban, lalu tolak ke atas. Jadi terbeban ni ada beban lah, ditolak ke atas, menyebabkan omboh naik. Kali lagi ya. Tuas ni ditolak ke bawah. Jadi menyebabkan omboh kecil di sini akan tolak atau kenakan tekanan terhadap cecair. Cecair akan bergerak ke omboh yang lebih besar, bahagian omboh yang lebih besar. Cecair memindahkan tekanan ke omboh besar, terbeban, lalu tolak ke atas. Dan kamu kena tengok dekat sini, injap B ni dia terbuka. Injap A dia tertutup. Injap pelepas tertutup. Nanti kita tengok apa fungsi ini. Injap B terbuka kenapa? Sebab nak masukkan cecair tu, nak masuk ke dalam bahagian yang silinder yang besar ni. Okey, bahagian omboh yang besar ni. Jadi injap B kena buka. Mudah je yang ini yang menyebabkan dia terangkat. Kemudian kita nak pastikan kedudukan omboh tu kekal. Okey, kita nak kekalkan ketinggian dan kedudukan omboh. Kekalkan ketinggian dan kedudukan omboh. Sebab tadi kita dah naik. Bila dah naik, kita nak pastikan dah sampai satu tahap paling maksimum, kita nak kekalkan. Kita tak nak dia bergerak ke mana-mana. Kita tak nak dia jatuh balik. Kita nak biarkan dia pada ketinggian tersebut. Jadi apabila apa benda yang kita buat, kita tuas ni kita tolak ke bawah. Hilang pula. Tuas ni kita tolak ke ditolak ke atas. Okey, jadi ni tolak ke bawah. Okey, tolak ke bawah, dia menyebabkan dia ke bawah. Bila kita tolak ke atas, dia akan maintain pada tempat dia itulah. Kemudian cecair takungan air alir ke omboh yang kecil. Jadi cecair yang ada di takungan ni, cecair takungan ni akan mengalir masuk ke bahagian yang ini.
bahagian yang ini. Dan waktu ni injap B terbuka. Okey. Dia akan penuhilah tempat ni. Dia akan penuhi tempat ni supaya nanti dia kekalkan keadaan dia. Okey, dia akan kekalkan keadaan dia. Jadi tekanan cecair tetap kena pada omboh. Tetap kena pada omboh, dia akan kekalkan omboh besar. Injap pelepas waktu ni ditutup. Jadi maksudnya cecair yang di dalam ni dia tak boleh bergerak ke mana-mana. Dia tak boleh bergerak ke mana-mana dan cecair yang ada di sini ni akan kembali dalam keadaan penuh. Dia tak boleh kurang. Macam mana dia tiba-tiba boleh penuh? Sebab dia ada dapat cecair daripada takungan cecair ni. Okey, dia dapat cecair daripada takungan cecair. Jadi takungan cecair ni akan mengalirkan cecair ni masuk ke dalam bahagian yang ini. Okey, dan injap ni akan terbuka lah. Sekali lagi ya, cikgu ulang. Tadi kita nak tinggikan omboh. Kita tolak tuas ni ke bawah. Menyebabkan dia akan tolak cecair tu pergi ke tempat lain lah. Kemudian kita dah sampai satu tahap omboh tu dah paling tinggi sekali. Jadi kita nak kekalkan dia pada satu ketinggian. Jadi bila kita nak kekalkan dia pada satu ketinggian, tuas ni kita tolak balik ke atas. Bila tolak balik ke atas, injap A ni akan terbuka. Yang menyebabkan cecair pada takungan ni akan alir ke bahagian omboh yang kecil ni. Untuk mengisi balik bahagian-bahagian air yang kemungkinan dah bergerak ke tempat lain. Okey, yang bergerak ke tempat lain. Pada waktu yang sama, injap B ni tertutup, injap pelepas tertutup. Maksudnya, cecair yang ada di bahagian omboh yang besar ni akan kekal di situ. Dia tak akan bergerak ke mana-mana. Kucing cikgu ni dia bunyi pula. Jadi tekanan cecair kena pada omboh yang besar, kekalkan omboh yang besar pada tempat dia. Jadi boleh tak? Ya, hopefully boleh lah. Kamu kat sekolah, kamu dah belajar dengan cikgu kamu kat sekolah. Kamu dengar lagi video cikgu ni. Ya, cikgu ni tak ada lah kata pandai sangat fizik-fizik ni. Tapi boleh lah sebab kita baca apa yang ada dalam buku ni dan dia tidaklah terlampau sukar sangat ya. Kemudian kita nak kembalikan omboh pada kedudukan yang asal. Maksudnya, dia tak perlu lagi dah. Dia nak kekalkan ketinggian. Okey, jadi kita nak kembalikan kepada kedudukan asal. Jadi bila kita nak kembalikan dia kepada kedudukan asal, senang saja nombor 1 ni, injap pelepas akan terbuka. Jadi bila injap pelepas akan terbuka, air yang ada, cecair akan alir balik. Cecair yang duduk kat bahagian sini akan masuk balik ke dalam takungan cecair ni. Okey, dia akan masuk balik ke dalam takungan cecair dan dia akan ganti balik lah yang mana yang cecair yang dah hilang. Injap A pun terbuka. Okey, injap A pun terbuka. Jadi maksudnya air di dalam ni akan mengalami kekurangan. Jadi cecair yang ada di dalam ni akan mengalami kekurangan. Sebab apa? Injap pelepas ni dibuka. Jadi bila dia buka, omboh ni pastinya akan menolak ke bawah disebabkan graviti. Dia akan tolak dan dia akan bergerak ke tempat lain. Omboh ni akan jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, dia akan kembali ke dudukan asal. Dia akan kembali ke dudukan asal. Jadi boleh ya, ada 3 keadaan di sini. Tambah ketinggian omboh, kekalkan ketinggian, kemudian kita nak turunkan balik kepada kedudukan asal. Semua ni ada dalam buku teks. Jadi bolehlah kamu kalau ada nota cikgu ni kamu beli, kamu boleh baca, kamu boleh conteng ke apa ke terpulang lah. Kalau tak ada pun ada dalam buku teks. Ya. Sekarang ni cikgu nak pergi kepada ni kamu boleh buka muka surat 226. Sistem brake hidrolik. Yang ni melibatkan kenderaan. Macam mana dalam kenderaan tu berlakunya brake ni ataupun nak hentikan kenderaan ni. Untuk kamu fahamkan apa ni gambar rajah ni, dia ada penerangan ni nombor 1 terpadam lah pula. Nombor 1, nombor 2. Jadi nombor 1, nombor 2 ni kamu nampak tak bulat dia tu warna hitam kan?
Jadi sinilah nombor 1, nombor 2 bulat hitam. Kemudian kita ada nombor 3. Okey, nombor 3, nombor 4, nombor 3 dan nombor 4. Ya, nombor 1, nombor 2. Kemudian dia ada juga nombor 2 yang warna biru ni, dia merujuk kepada yang ini jugalah. Kemudian kita ada nombor 4, nombor 3 sini. Kemudian kita ada nombor 4 sini. Kemudian 4 ni juga berlaku di sini, ya. Jadi cubalah kita tengok, cuba fahamkan. Cikgu hopefully cikgu boleh terang kepada kamu lah. Jadi kita ada break cakra dengan break gelendung. Okey, break cakra dengan break gelendung. Break gelendung ni pada roda belakang. Break gelendung pada roda belakang. Ada dalam buku teks ya, roda belakang. Brake cakra ni pada roda depan, kereta roda depan. Okey, yang pertama sekali, pedal brake ditekan, omboh silinder utama ditolak ke dalam. Jadi nombor 1 ni, pedal brake ni ditekan. Jadi omboh utama silinder ni akan ditolak ke dalam. Jadi menyebabkan pergerakan cecair atau bendalir yang ada di dalam sistem tertutup ni. Okey, yang ada dalam sistem tertutup. Jadi cecair apa yang digunakan ni? Dia guna minyak brake. Dia guna minyak brake. Jadi minyak brake tu akan bergeraklah di dalam sistem tertutup ni. Kemudian kita ada nombor 2, tekanan atas minyak. Dia menyebabkan tekanan atas minyak sebab kita dah pijak brake tu kan. Kita tekan brake tu. Tekanan pindah secara seragam ke pipe logam, ke silinder brake depan dan belakang. Jadi dia akan ada pergerakan. Okey, nombor 2 ni kan, nombor 2 ni. Okey, jadi dia ada pergerakan untuk brake roda belakang, untuk brake roda depan. Jadi tekanan pindah secara seragam pada pipe logam ke silinder brake roda depan dan belakang. Cecair ya, minyak tadi tu yang akan berpindah. Minyak tu asal daripada sini. Kemudian nombor 3, silinder brake ditolak brake pad. Silinder brake ni akan tolak brake pad brake yang sini. Okey, yang ni piring keluli pada roda depan. Piring keluli selalunya dia ada pada roda depan. Dia ada pada tayar kereta tu. Jadi kalau dia berhenti, tayar kereta tu berhenti jugalah. Tak boleh bergerak, ya. Jadi dia akan mengenakan tekanan, mengenakan geseran yang tinggi pada piring keluli ni, iaitu yang melibatkan brake pad ni. Dia tekan brake pad tu, pad brake tu akan tekan piring keluli ni. Macam kamu lah, kamu tengah berjalan, cikgu halang kamu berjalan. Jadi menyebabkan kamu berhenti. Jadi pad brake ni akan halang piring keluli pada roda depan ni untuk berpusing, berputar. Okey, yang menyebabkan akan berhentilah, kenderaan tersebut akan berhenti. Itu nombor 3. Nombor 3 pula untuk yang brake belakang ni, silinder brake ni. Silinder brake tolak kasut brake, tekan pelapik brake pada brake gelendung. Jadi kita ada silinder brake. Mana silinder brake yang ini? Silinder brake tolak kasut brake. Jadi silinder brake ni akan tolak kasut brake. Dia tolak kasut brake. Kasut brake ni lapisan ni. Jadi bila tolak kasut brake ni, menyebabkan nanti dia akan bergerak keluar, dia macam mengembang. Okey, dia mengembang. Kemudian kasut brake pula akan tekan pelapik brake. Dia mengembang kan, dia tolak, dia tekan pelapik brake pula pada brake gelendung. Jadi brake gelendung. Jadi menyebabkan daya geseran akan perlahan berhentikan putaran roda depan. Okey, dia akan berhentikan putaran roda depan. Boleh ke tidak ni ya? Bukannya susah pun. Sekali lagi lah ya. Sekali lagi. Yang nombor 4, daya geseran perlahan berhenti putaran. Geseran tu tinggi lah. Dia bukan perlahan daya geseran. Daya geseran tu akan perlahankan, berhentikan putaran roda. Okey, putaran roda. Cikgu ulang sekali lagi. Okey, nombor 1, kita ada
pedal brake ditekan ni. Pedal brake dekat sini ni. Kat sini. Nanti tak jumpa pula pedal brake kat mana kan. Kemudian omboh silinder utama ditolak. Ni omboh silinder utama ni akan ditolak ke dalam. Jadi bila dia tolak ke dalam, maksudnya akan ada pergerakan bagi minyak ni di dalam pipe logam ni. Di dalam sistem tertutup ni, iaitu yang terdiri daripada pipe logam ni. Dia akan tolak. Jadi minyak brake tadi akan disumberkan oleh tangki minyak brake di sini. Jadi tekanan pindah seragam dalam pipe logam ke silinder brake roda depan dan belakang. Jadi dia akan bergerak ke brake cakra yang duduk dekat roda depan dan brake gelendung yang duduk kat roda belakang. Ya, jadi mudahlah kan. Nombor 2. Kemudian nombor 3. Nombor 3 ni dekat mana? Kat sini. Ya, warna biru kan. Ni 2 dan ni 2. Ni sepatutnya cikgu bubuh warna hitam juga. Okey. Silinder brake tolak pada brake. Silinder brake ni dia tolak pad brake. Jadi bila dia tolak pad brake, dia akan kenakan tekanan terhadap piring keluli pada roda depan. Jadi bila dia kenakan tekanan pada piring keluli roda depan, ia menyebabkan daya geseran dia akan tinggi dan akan memperlahankan, memberhentikan putaran pada roda depan. Jadi roda depan akan berhenti. Jadi kamu kena ingat, pertama sekali dia akan kenakan tekanan tu pada silinder brake. Silinder brake ni kenakan tekanan pada brake. Kemudian dia akan menyebabkan geseran yang tinggi pada piring keluli pada roda depan, akan memberhentikan kenderaan tu. Okey, memperlahan dan memberhentikan kenderaan tu. Kemudian nombor 3, untuk yang brake gelendung. Brake gelendung ni pada roda belakang. Jadi silinder brake tolak kasut brake akan tekan pelapik brake. Jadi kita ada silinder brake yang dekat sini akan menyebabkan dia tolak ni kasut brake ni. Bila dia tolak kasut brake ni akan pergi ke luar macam tu. Bila dia tolak, dia akan tolak pula pelapik brake. Pelapik brake ni yang duduk di dalam gelendung brake ni akan menyebabkan geseran yang tinggi. Bila menyebabkan geseran yang tinggi, dia akan memperlahankan, memberhentikan putaran roda depan. Jadi kereta tu akan berhentilah, atau kenderaan tu akan berhenti. Jadi habislah ya yang melibatkan sistem brake hidrolik ni yang ada pada muka surat 226. Muka surat 226. Jadi sekarang ni cikgu nak pergi terangkan tentang hubung kait hal laju bendalir dengan tekanan. Hubung kait hal laju bendalir tentang tekanan dengan tekanan, yang ini ada pada muka surat 227. Jadi tekanan bendalir ni dia adalah samalah kalau dia tidak mengalir. Dia adalah sama kalau dia tidak mengalir. Jadi bila dia sama apabila dia tidak mengalir, dia kedudukan dia adalah sama. Okey, tekanan bendalir itu pada P1, P2, P3 ni adalah sama. Okey, tekanan adalah sama. Kemudian kamu nak kena faham satu benda, iaitu tube venturi. Dengan ilmu tube venturi ni nanti kita akan dapat fahamkanlah tentang prinsip Bernoulli. Okay, prinsip Bernoulli. Jadi tube venturi ni adalah tube seragam, bahagian tengah sempit. Nampak tak, ada bahagian tengah ni sempit. Semakin sempit bahagian tube venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalir yang lalu pada bahagian sempit itu. Okey, yang ini ada pada muka surat 227. Jadi semakin sempit bahagian tube venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalir yang melalui bahagian yang sempit itu. Ya, jadi bila rendah tekanan, jadi tak banyaklah air yang masuk ke dalam bahagian yang ini. Okey, air yang masuk ke dalam bahagian yang ini. Jadi kita nak cuba fahamkan tentang prinsip Bernoulli. Jadi bendalir yang melalui kawasan sempit, hal laju dia bendalir meningkat. Jadi hal laju dia nak bergerak ke dalam ni, dia meningkat, hal laju meningkat. Tetapi tekanan akan berkurang.
Jadi halaju meningkat, tekanan akan berkurang. Jadi bendalil bergerak halaju tinggi akan hasil tekanan lebih rendah pada kawasan tersebut. Jadi dia halaju tinggi, tekanan lebih rendah. Halaju tinggi, tekanan lebih rendah. Yang ini pada muka surat 228. Okey, 228. Jadi kita ada aplikasi untuk prinsip Bernoulli ini: kapal terbang, penundu Bunsen, helikopter, drone, stesen kereta api. Jadi kita akan cuba fahamkanlah. Cikgu harap cikgu boleh terang kepada kamu. Untuk bahagian ni kamu boleh buka muka surat 229 buku teks ya. Jadi kita tengok dulu kepada kapal terbang. Jadi bentuk aerofoil. Jadi kapal terbang ni dia bentuk aerofoil. Jadi di sini ni, okey, dia ada aliran halaju tinggi. Okey, dia ada aliran halaju tinggi pada bahagian atas tu menyebabkan tekanan udara rendah. Jadi tekanan udara rendah ni dia pada bahagian atas. Sebab apa? Aliran udara halaju tinggi yang menyebabkan tekanan dekat bawah ni dia udara tinggi. Sebab dia aliran udara halaju rendah. Maksudnya dekat bawah ni aliran udara halaju rendah, tapi dia tekanan udara tinggi. Sini tekanan udara rendah, sini tekanan udara tinggi, yang akan menyebabkan dia diangkat naik ke atas. Sebab apa? Dekat bawah ni lagi tinggi berbanding dengan yang atas. Boleh tak? Jadi kita ada aliran udara halaju tinggi, tekanan udara akan rendah. Aliran udara halaju rendah, tekanan udara akan tinggi. Tinggi yang dekat bawah, atas rendah. Cikgu tulis. Tekanan tinggi, tekanan rendah. Naiklah dia ke atas, ya. Sama juga dengan yang helikopter ni, sama juga dengan drone. Jadi dekat atas ni halaju tinggi, tekanan udara rendah. Dekat bawah ni halaju rendah, tekanan udara tinggi. Tekanan udara tinggi. Jadi dia akan menyebabkan daya angkat kepada drone dan helikopter. Kemudian kita ada penunu Bunsen atau Bunsen burner. Okey. Jadi kita ada gas berhalaju tinggi. Jadi kita ada gas berhalaju tinggi, dia akan ada tekanan rendah. Ni ton gas lah. Kemudian udara halaju rendah dengan tekanan tinggi disedut masuk. Jadi udara dekat luar ni dia halaju rendah, tapi dia tekanan tinggi. Jadi bila dia tekanan tinggi, dia akan masuk. Okey, udara yang daripada luar ni akan masuk. Jadi memang pentinglah udara untuk masuk, sebab pembakaran memerlukan udara. Jadi kalau kita buka kawasan angin pada Bunsen burner ni besar, api dia akan makin besar. Kalau kita buka kecil, oksigen pun masuk kecil, api dia akan perlahan. Jadi gas ni memang dia berhalaju tinggi. Jadi bila dia berhalaju tinggi, dia akan tekanan rendah. Jadi udara yang dekat luar ni halaju rendah, dia akan ada tekanan tinggi yang akan menolak udara yang ada oksigen dekat luar ni masuk dekat lubang udara tu. Yang menyebabkan pembakaran boleh berlaku. Okey, pembakaran boleh berlaku. Jadi ini sajalah yang mampu cikgu terangkan kepada kamu. Cikgu harap kamu boleh fahamlah ya. Cikgu pun risau juga sebab cikgu background bukan fizik. Tapi cikgu cubalah. Cikgu sebenarnya ajar biologi saja, tapi disebabkan ada pelajar-pelajar yang minta ajar sains juga, jadi cikgu usahakan juga untuk ajar sains ni. Jadi memanglah sains tu ada subjek-subjek yang melibatkan biologi banyak, sebab tu yang cikgu buat juga. Tapi dah halang-halang buat itu, kita buat bagi habis lah. Hopefully dengan harapan, besarlah harapan dia, kata penuh pengharapan dapat membantu kamu untuk faham